Jadi kita mandi telanjang malam ni. Betul tak? Halal ke haram? Gelak-gelak ke? Halal. Buat lalu malam ni. Terus aman. Faham? Allah Ustaz ada aja ya. Pengurusi pun masuk. Pengurusi tengok bini telanjang. Meninggal dunia. Faham tak? Naik pengurusi baru. Faham? Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Opek dalam program Ngaji Bareng. Saya harap semuanya tetap baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini program ngaji kita akan diisi oleh Ustadz Azhar Idrus, di mana program kali ini yaitu program tanya jawab ya. Yang mana program tanya jawab ini merupakan program dari Ustadz Azhar Idrus yang sangat saya sukai karena banyak pertanyaan jawaban yang tidak pernah saya pikirkan awal-awalnya, akhirnya juga mendapatkan manfaat dari beberapa pertanyaan dan juga beberapa jawaban ya. Dan mungkin teman-teman juga merasakan hal yang macam itu ya. Dan semoga semuanya tetap betah dan siap ngaji bareng sampai selesai ya. Dan saya kira biar tidak banyak cakap, mari kita mulai program ngaji bareng pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, bagi teman-teman yang mau menonton video aslinya silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi teman-teman yang mau ngaji bareng bersama saya, seperti biasa, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Baik, kita pergi pada soalan yang pertama. Jangan berhenti kutip derma sehingga selesai. Seorang tuan lembu ada seekor lembu untuk dikorbankan dan dah cukup 7 bahagian untuk korban. Kemudian lembu tu hilang. Tuan lembu pun hutang lembu dengan tukang tokel lembu lain dan bayar hutang lembu tu selepas 7 bahagian. Orang yang nak korban itu bayar. Adakah sah lembu itu dikorbankan? Jawabnya sah. Mula-mula nak beli lembu, mula beli ada lembu seekor. Bila ada lembu seekor, dia pun panggil orang, siapa nak masuk korban, saya ada lembu seekor. Orang pun 7 orang bersetuju. Bila bersetuju, lembu korban itu hilang. Dia dengar dia nak kena korban, dia pun lari. Jadi tokel lembu, beli lembu lain pula sebagai ganti. Pokoknya haruslah. Faham lagi? Cuma kena ingat, bila lembu yang pertama hilang, kita nak ganti lembu, nak beli lembu baru, kita ambil lagi sekali lagi wakil jual beli daripada orang yang masuk korban. Nah, telefon, maklum, duka cerita lembu saya hilang yang nak korban. Jadi esok saya akan beli lembu baru sebagai ganti. Sila 7 orang ini lapaskan wakil membeli lembu. Faham? Jadi masing-masing masuk korban pun berkata, saya wakilkan awak membeli satu bahagian daripada seekor lembu korban saya. 7 orang ucap, boleh dibeli lembu. Faham? Itu cara dia. Nah, dia ingat nak masuk korban bukan lembu kita. 2 perkara kena buat. Pertama, wakil dia orang belikan lembu. Yang kedua, wakil supaya sembelihkan. Oh, faham? Gitu ya. Soalan seterusnya. Saya mu'alaf beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah. Pendapatan keluarga saya bahagian besar dari sumbangan sumber yang haram. Tapi ia perlu untuk membiayai, menyara keluarga. Kalau saya membeli peralatan memasak, contohnya seperti kuali, dengan duit tersebut, adakah makanan tersebut dikira haram? Terima kasih. Doakan saya istiqamah. Semoga kamu termasuk dalam orang-orang yang istiqamah dengan agama Islam. Amin. Amin. Baik. Kita memasak, kita beli kuali daripada duit haram. Contoh. Kuali apa kuali? Kita masak. Adakah makanan itu jadi haram? Dengar baik-baik. Makanan jadi haram bukan dengan kuali yang haram. Tapi kuali yang najis.
Oh. Okey. Kita pergi makan kedai orang kafir, kuali tu tadi dia letak minyak babi. Untuk makanan orang kafir order. Bila kita order pula mi goreng, dia ambil kuali yang sama, tidak basuh secara syarak. Kuali itu najis. Kalau najis yang diguna tadi mutawasitah, wajib basuh air bersih sekali sekurang-kurang. Kalau najis itu mughalladhah, wajib basuh air tanah dan air bersih 6 kali. Tapi orang kafir dia tak erti. Maka kita makan nasi goreng yang sudah terkena najis, situ haram. Allah. Ada pun kuali yang dibeli daripada sumber yang haram, dia tidak menajiskan makanan. Tapi perbuatan kita membeli dengan benda yang haram itu, perbuatan itu berdosa. Oh, terpisah-pisah berarti hukumnya ya. Soalan seterusnya. Menarik soalnya ini ya. Apakah hukum kita upload video yang mendedahkan aurat di dalam YouTube? Wah, betul. Ini zaman YouTube. Ya, betul. Jawabnya, apa yang halallah upload kita. Apa yang haram ditengok, haramlah perbuatan kita. Oh, iya. Kita ambil satu video, contoh. Ya. Banyak dah ni. Tak, video-video bukan saja daripada syarikat-syarikat filem, drama dan sebagainya. Video dari netizen sendiri. Gambar bini pakai seluar pendek dalam rumah. Gambar bini berkemban. Gambar bini rambut tak tutup aurat. Dalam video. Masuk dalam YouTube. Betul tak? Kenapa? Bersuka-suka. Macam-macam. Tanda silaturahim dan sebagainya. Semua tu haram berlaku. Siapa yang rela model menjadi model yang nampak aurat, maka dia berdosa selama dibuka, di view oleh orang. 10,000 view, 10,000 dosa. Nampak tak? Itu dosa yang mudah bagi orang-orang yang sengaja. Adapun kalau video itu bukan tuan dia yang upload. Tuan punya badan nampak aurat, tidak reda. Orang lain yang ambil, yang letak. Maka tuan badan tidak berdosa. Orang yang upload yang berdosa. Faham? Berhentilah kita duduk letak video-video bisnes, berniaga dan sebagainya, dedah aurat. Faham lagi? Dedah aurat ini adalah perintah iblis. Tutup aurat itu perintah Allah. Faham lagi? Sebab tu pernah seorang perempuan, dia kata, saya nak tutup pakai tudung, tapi suami saya tak bagi. Dia kata, saya nak pakai tudung, tapi suami saya tak bagi, jadi saya tak boleh pakai. Kita jawab, itu bukan suami awak, itu iblis. Kerana konsep agama Islam, apa yang Tuhan wajibkan, maka siapa yang larang, ialah iblis. Allah. Iblis sentiasa menyuruh perkara yang Tuhan larang. Dan iblis sentiasa melarang apa yang Tuhan suruh. Betul atau tidak? Betul. Jadi awak tak boleh ikut iblis itu. Ikut Allah. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Allah yang suruh pakai tudung untuk tutup aurat. Iblis kata jangan. Allah kata semayang, iblis kata jangan semayang. Allah kata bayar zakat, iblis kata jangan bayar zakat. Allah kata jangan minum arak, iblis kata minum. Allah kata pakai tudung, tapi suami tak bagi. Suami itu iblis. Faham? Faham. Soalan seterusnya. Makanya konten-konten konten-konten positif lah, seperti konten-konten dakwah ustadz ataupun konten-konten yang positif, intinya kita harus lebih banyak lagi gitu, karena untuk menyeimbangi yang ada di YouTube itu ya. Oke, kita lanjut, sangat menarik sekali. Akikah untuk anak laki-laki berapa bahagian sebenarnya Ustaz? Kalau nak sambut, nak sembelih lembu, ada orang kata 2 bahagian untuk satu anak laki-laki, ada orang kata 1 bahagian saja. Itu sebab suruh mari sini. Supaya jelas, faham? Faham. Anak laki-laki, kalau kita nak dapat yang banyak pahala, afdal 2 ekor kambing. Ingat tak tu? Atau 2 bahagian lembu. Tetapi kalau kita nak dapat yang sah saja,
Cukup dengan seekor kambing sudah sah. Cukup dengan satu bahagian lembu sudah sah. Jadi jawapannya, anak laki-laki akikahnya 2 bahagian afdal, 1 bahagian sudah sah. Faham? Paham. Soalan seterusnya. Tidak lipat jari kaki ketika sujud adakah sah salat? Sebahagian ulama mengatakan tidak lipat jari-jari ini adalah tidak sah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, paling ramai di kalangan sahabat. Jadi sebaiknya kita raikan pendapat ini kerana inilah yang selaras dengan hadis, iaitu Nabi kata Allah perintahkan kita sujud dengan 7 tulang, iaitulah dahi, iaitulah 2 tangan, iaitulah 2 lutut dan perut-perut anak jari. Maknanya ni berlipat jari kita. Bukan gini dan bukan gini. Okey? Jelas. Soalan seterusnya. Betul ke nak sujud sahwi kena niat dulu? Kalau tak niat batal semayang. Jawabnya betul dan tidak betul. Betul. Apa yang betul? Kalau kita semayang seorang diri dan kita nak sujud sahwi, wajib niat. Kalau tidak, dikira menambah-nambah perbuatan dalam semayang. Kalau kita semayang berjemaah jadi makmum, imam sujud sahwi, makmum tidak perlu niat apa-apa lagi. Imam sujud, kita sujud saja kerana mengikut imam. Faham? Faham. Soalan seterusnya. Apakah hukum mandi di Sunway Lagoon? Sunway Lagoon tu apa? Ada juga. Apa hukum mandi di Sunway Lagoon? Sunway Lagoon. Jawabnya mandi di mana-mana pun harus. Al-aslu fil kulli asya' al-ibahah hatta ja'a dalilu ala khilafihi. Kaedah hukum kita asalnya semua diharuskan, melainkan jika sudah ada dalil yang menunjukkan tidak harus. Makna konsep Islam ini dia harus dulu, kemudian baru jadi haram. Ada sebab. Bukan haram dulu. Jadi melancong harus, main bola harus, main snooker harus, main badminton harus, pergi mancing harus, main dam harus, berniaga harus, buka kedai harus. Faham? Semua harus dulu. Menyanyi harus. Bila haram? Jika langgar peraturan. Bila bola itu asal harus jadi haram? Tak tutup aurat main bola. Haram. Jadi haram kerana tak tutup aurat ke kerana main bola? Tak tutup aurat. Bila badminton jadi haram? Kerana tidak semayang. Booking dewan pukul 7 sampai pukul 10. Hangus maghrib. Faham? Jadi haram kerana main badminton atau tinggal solat? Tinggal solat. Baru faham. Hukumnya beda-beda ya. Jadi mandi pun harus. Mandi laut harus. Mandi sungai harus. Mandi longkang harus. Mandi apa lagi? Mandi waterfall, air terjun harus. Mandi air embung harus. Mandi laut harus. Mandi pantai harus. Mandi pasir pun harus. Bila haram? Dipanggil aridiyun. Sebab-sebab yang mendatang. Kenapa mandi di Sunway Lagoon jadi haram? Kerana bedah aurat. Pakai spender. Faham lagi? Orang nampak aurat kita. Terak. Apa makna aurat? Anggota badan yang wajib tutup. Bila pergi mandi, buka ke tutup? Buka. Yang wajib jadi tak buat. Haram. Faham lagi? Oh, baru faham. Jadi kalau kita mandi Sunway Lagoon, mandi telanjang. Tapi kita seorang yang ada di Selangor ni. Orang lain semua meninggal. Harus. Faham? Dia masalah aurat kena faham. Nah, orang perempuan pakai bikini. Two piece orang putih panggil. Nah, kita okey lagi pakai seluar pendek bini kita. Kalau Cina, kalau orang kafir, two piece. Sini tempurung 2 biji, sini kari pap sekeping. Faham? Tarik tali tepi ni. Halal ke haram tengok? Haram. Majlis itu jadi majlis maksiat. Jadi hukumnya kalau begitu haram. Nak mandi boleh. Mandi di tempat tertutup. Faham? Sekarang ada hotel-hotel yang dalam bilik hotel itu ada kolam renang.
Iya, iya betul. Nah, di Podition ada satu yang bunga. Pernah panggil lupa. Di tengah Aku tak duduk, kita tingkat tak duit. atau apa itu biasanya. Hang lagi. Ha? Abatus Sauda. Bukan. apa dia nama apa? Ha? Alexis. Di Ampang dekat KLCC saya tengok ada satu dalam apartmen, dalam satu bangunan hotel yang setiap bilik kita ada kolam. Tak besar lah, muat lah mandi dengan keluarga. Kita dengan bini kita pun boleh mandi tu. Betul tak? Itu tak payah pakai karipak. Kita dua orang mandi gitu macam Doraemon. Dom. Lagi. Itu halal ke haram? Halal kerana tidak ada mata yang melihat. Islam itu indah, bukan agama haram. Islam itu agama mengawal. Bukan tak boleh, tapi ada solusinya. Jadi yang galak gata sangat nak mandi open lagu tu, pergi sewa Lexis. Lexis tak mahal. 700 satu malam. Nah, bawa 700 mahal. Seronok. Betul tak? Halal ke haram? Kita dengan bini kita mandi telanjang. Halal. Nak yang tua-tua dah ni, pengurusi pun semua. Faham lagi? Mak dia orang ni nak jimak tak boleh dah. Tak ada kemampuan. Jadi berseronok-seronoklah dengan melihat. Betul tak? Lepas ni ingat. Ingat. Abang jadi ustaz kata tadi boleh mandi telanjang lah kita. Bini tu imam kata. Faham lagi? Bini pengurusi kata. Jadi kita mandi telanjang malam ni. Betul tak? Halal ke haram? Gelak-gelak tak? Halal. Buat lalu malam ni. Terus aman. Faham? Allah Ustaz ada aja ya. Pengurusi pun masuk. Pengurusi tengok bini telanjang. Meninggal dunia. Faham tak? Pengurusi baru. Faham? Allah Ustaz. Soalan seterusnya. Menasihat orang lain yang suka melewatkan salat hingga terkadang tertinggal salat. Sembahyang ini wajib. Dan dia ada waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Sesungguhnya sembahyang 5 waktu ialah kewajipan yang wajib atas orang beriman dan dia ada waktu masing-masing. Maka kita nak sembahyang asar mesti dalam waktu asar. Sembahyang maghrib dalam waktu maghrib, tak boleh campur-campur. Malaikat musafir itu lain, boleh jamak. Okey? Ya betul. Maka setiap sembahyang waktu wajibnya itu adalah luas. Bukan pada ketika azan saja. Batu dipanggil wajib, sembahyang ini wajibun muwassa'un, wajib yang diluaskan waktu. Maksudnya, kalau maghrib itu dari 7.30 dan isyak itu 8.30, maknanya dalam waktu sejam itulah waktu wajibnya. Bukan mula-mula. Faham lagi? Makna kalau maghrib 7.30, boleh sembahyang 7.30, boleh 7.40, boleh 7.50, boleh 7.63, 7.8 suku, 8.20, semua boleh. Cuma ingat, dalam sejam waktu maghrib, dalam 2 jam waktu asar, dalam 3 jam waktu zuhur, dalam sejam suku waktu subuh, dia ada 5 waktu. Waktu pertama, waktu fadilah, waktu yang paling awal lepas azan, paling banyak pahala. Waktu yang kedua, 15 minit lepas azan, dia panggil waktu ikhtiar. Waktu yang kita boleh pilih. Waktu yang ketiga, waktu jawas. Harus kita sembahyang. Contoh, waktu jawas, sembahyang zuhur pukul 3.30. Waktu harus, bukan haram. Dan dia ada waktu karahah, waktu makruh. 15 minit, 20 minit lagi nak masuk waktu lain, waktu karahah. Dibenci kalau sembahyang waktu itu. Maksudnya sembahyang ni tidak berdosa, sembahyangnya sah, tapi pemilihan waktu itu tidak disukai oleh Allah. Kalau kita sengaja. Dan ada satu waktu yang memang haram, iaitu waktu tahrim. Hampir masuk waktu lain baru nak takbir. Haram perbuatan kita. Bukan perbuatan sembahyang haram, melambatkan itu yang haram. Faham atau tidak? Baik. Melainkan waktu isya, kata anu panggil, KL panggil waktu isyak. Isyak ni lain dari yang lain kerana kita sembahyang awal boleh tadi 8.30,
10.30 pun boleh, 12 malam pun sunnah Nabi SAW. Waktu Isyak ada dua waktu. Satu awal azan 8.30, kemudian yang kedua Nabi semayang lewat, menunjukkan dua waktu ini dua-dua berpahala belaka. Jadi kalau kita tak ada sebarang program, afdal semayang Isyak, masuk waktu Isyak. Kalau ada program, afdal kita semayang selepas selesai program. Faham? Soalan seterusnya, ayah saya meninggal dunia, meninggalkan sedikit harta. Ayah meninggal dunia tanpa menunaikan hukum haji. Adakah patut harta yang ditinggal oleh ayah guna untuk haji? Jika itu, siapakah yang bertanggungjawab untuk tunai haji tersebut? Bagus soalan ni. Untung mari mengaji. Duduk rumah buat benda. Betul tak? Bukan lari rumah kita. Ni nak pergi kuliah, bini tak bagi. Nak pergi mana bang? Ada kuliah mana ni? Allah, janganlah pergi. I takut duduk seorang. Semalam kan ada macam anak katak tau. Anak dekat dapur, dekat dengan kaki I. Aduh, anak katak punya pasal laki tak pergi mengaji. Bongok tunggu. Faham tak lagi? Bongok, apa bongok itu? Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Siti Hajar bawa Nabi Ismail atas dukung. Faham? Mana masa tu? Di lembah Mekah. Belum ada Kaabah. Belum ada rumah. Tak ada orang. Tak ada kampung. Tak ada 7E. Tak ada makanan. Tak ada duit. Tak ada air. Betul tak? Pengah panah. Nabi Ibrahim dipanggil pulang oleh Allah ke Palestin. Meninggalkan dua beranak. Bertahun-tahun di bumi Mekah. Nah, belum ada rumah orang. Belum ada orang. Belum ada apa-apa. Nah, kita tinggal bini sekejap je dalam rumah. Ada kipas, ada nasi, ada air, ada macam-macam benda. Nak sejam je tak sanggup tinggal bini untuk datang benda yang wajib. Tak? Jawab di hadapan Allah. Nah, atas dunia macam-macam kita boleh sping. Hang 360, 480, faham lagi? Akhirat mu sping kelepuk, rebah beleping. Sping kelepuk. Enggak ngerti ni. Sping kelepuk. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Itulah tadi beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban yang sudah dijawab oleh Ustadz Azhar Idrus. Walaupun tadi itu belum selesai ya. Mari kita lanjutkan di program ngaji bareng selanjutnya. Dan semoga beberapa pertanyaan tadi itu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sengaja saya itu videonya tidak dilanjutkan karena saya merasa kalau dilanjutkan sekali program ngaji bareng itu saya rasa banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak tercover oleh otak kita. Mungkin banyak lupa. Jadi saya pisahkan mungkin beberapa pertanyaan saja. Ketika Ustadz Azhar menjawab itu saya stop dulu ya. Karena biar kita ingat dan tidak terlalu banyak di otak kita yang harus ditampung. Dan harapan besar saya pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang selalu diingat oleh kita. Baik pertanyaannya ataupun jawabannya seperti itu. Makanya saya stop dulu, kita lanjutkan di program ngaji bareng berikutnya. Dan saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.